Okay, daripada mana asalnya Rosella, and then kita nak cerita sikit. Sebab kita kena, bagi Zula, kita kena tahu story ataupun cerita tentang brand tu sendiri. Maksudnya lepas kita tahu kan, kita get to know about the brand, dan baru senang kita nak bercerita tentang produk tu sendiri. Okay, so pertama sekali Zul akan cerita tentang Isparta. Okay, kita punya produk nama Rosella. So kalau kata macam anda yang baru dengar ataupun dah dengar pasal Rosella, okay, ada dua sebenarnya, Rosella dan Gusarai. So dua-dua tu sebenarnya dalam satu company yang sama. So kejap lagi Zul akan cerita tentang Rosella tu sendiri. Tapi yang pertama sekali Zul nak cerita tentang Isparta. Sebab kalau anda perasan ataupun selama ni kita keep on cakap Rosella Isparta, Rosella Isparta. Okay, sebenarnya Isparta tu merupakan sebuah bandar dekat bahagian Turki, maksud bahagian barat Turki. So Rosella ni sebenarnya datang daripada Isparta, Turki. So kalau kata macam anda, bila kita cerita pasal kita cerita tentang Turki tu, kita macam Turki, kita akan imagine dia punya hot air balloon, and then tempat yang cantik, and then banyak historical punya places kan. Tapi kita jarang dengar pasal Isparta. So sebenarnya kalau kita Google ataupun buat search dekat Google lah, ataupun dekat mana-mana dekat search engine, kalau kita check pasal Isparta, sebenarnya Isparta ni dia dikenali sebagai City of Roses, ataupun dia kalau baca dekat Turki tu, dia dikenali sebagai Rose Garden of Turkey. Maksudnya dia sangat terkenal dengan industri bunga ros tu sendiri. So orang kata, kalau kata pergi dekat Isparta tu, kita boleh kata orang yang dah pergi tu, bau ros tu dekat sepelusuk, maksudnya dekat setiap sudut bandar dekat Isparta tu boleh bau bunga ros tu. Sebab kalau nak ikutkan dekat sana, most of tanah dekat sana diorang buat apa tu kita panggil penanaman bunga ros, ataupun macam Zul kata tadi, sebab rose breeding ni actually merupakan sumber ekonomi yang terbesar dekat Isparta sebenarnya, ataupun sumber ekonomi utama Isparta. So Zul ulang balik, sebenarnya Isparta Turki ni actually terletak di barat Turki, and also dikenali sebagai City of Roses ataupun Rose Garden of Turkey. So rose breeding dan rose industry actually ataupun pembiakan rose lah, actually merupakan sumber ekonomi utama dekat Isparta. Selain daripada rose, diorang juga sangat terkenal dengan penghasilan tanaman lavender. So lavender actually ada macam-macam jenis lavender. So untuk macam dekat Isparta tu, diorang actually lavender diorang most known as English lavender. So tapi itu nanti kita akan cerita nanti. So hari ni kita akan cerita totally pasal rose dulu. Okay, lagi satu tentang Isparta. Satu yang kita kita panggil perlu kita bangga sebenarnya, sebab apabila MXB sendiri dapat membawa Rosella ni ke Malaysia, satu yang perlu kita bangga sebenarnya, sebab bila kita sebut pasal Turki, kita tahu pasal Istanbul, tapi kita tak berapa kita panggil familiar tentang Isparta lagi. Sebenarnya Isparta ni merupakan pengeluar minyak rose ataupun minyak bunga mawar terbesar dekat dunia, iaitu merangkumi 65% pengeluaran dunia. Maksudnya daripada satu dunia 100% pengeluaran minyak mawar ni, dia Isparta ambil 65%. Portion 65% pengeluaran minyak mawar. So bayangkan kalau dia dapat hasilkan pengeluaran sebanyak 65%, bayangkan dekat Isparta tu seberapa besar dia punya kita panggil penghasilan mawar tu sendiri, ataupun Rose Damascena tu sendiri. Okay, so sekarang kita dah cerita pasal kita panggil Isparta. Sebab kenapa Zul nak cerita pasal Isparta? Pertama sekali, kita kena tahu daripada mana produk tu datang, and then baru kita boleh cerita tentang produk tu sendiri. Maksudnya dia punya tempat kelahiran dia lah, maksudnya latar belakang. So kalau dekat Isparta tu sebenarnya dekat sana
macam Zul kata tadi kan, ekonomi utama, diorang punya rose breeding ataupun perniagaan business rose ni sebenarnya dia turun temurun. Maksudnya dia bukan daripada satu generasi, sebenarnya daripada generasi ke generasi. Maksudnya macam satu ladang tu kan, dia daripada nenek, daripada mak dan sampai ke anak, macam tu. Maksudnya dia generasi bergenerasi. That's why Zul macam Zul cakap, actually Isparta ni sebenarnya kalau dekat mata dunia dia memang well known. So untuk brand-brand besar yang kalau kata nak buat perfume ataupun anything yang kita panggil berkaitan dengan roses ni kan, so diorang memang ambil daripada Isparta. Sebab tu kita kata 65% pengeluaran dunia adalah daripada Isparta untuk minyak rose tu sendiri. So dekat sana rose ni dia bukan kita panggil, diorang aplikasi penggunaan rose ni bukan sekadar untuk minyak sahaja. Sebenarnya penggunaan rose ni diorang dekat sana diorang buat jam, diorang buat sabun, diorang buat lotion, untuk body care, untuk makan. Even diorang ada macam kita ada, selalu kita dengar pasal teh lemon, teh serai, tapi dekat sana rose ni boleh dimakan. Diorang ada letak dalam coklat, diorang ada letak dalam diorang punya teh. So selagi boleh diorang aplikasi. Diorang aplikasi banyak-banyak kegunaan rose sebenarnya dekat sana. So jadi kita panggil tu diorang punya bread and butter, ataupun maksudnya diorang punya memang dah sebati dengan diorang. Maksudnya rose ni sendiri dah sebati dengan diorang dekat sana. So now kita dah tahu tentang Isparta. Kalau boleh, sebab bila Zul bercakap, kita tak dapat, mungkin boleh imagine a little bit like macam mungkin 30 to 40% tentang Isparta tu. Tapi kalau boleh, lepas live ni kan, ambil phone, boleh Google Isparta Turkey, boleh tengok most of the land ataupun tanah dekat sana memang diorang gunakan untuk rose breeding ataupun penanaman rose. So boleh nampak, sebab tu sampai dia dipanggil as Turkey Rose Garden, Taman Rose Turkey, sebab betapa banyaknya tanaman rose dekat sana. Industri terbesar lah. Okay, so kita finish about Isparta. Now kita akan cerita tentang Rosella. Okay, so far bila kita cerita tentang Rosella, ada orang confused sebenarnya. Okay, satu Rosella, satu lagi Gulsarayi. Okay, so nak sebut Gulsarayi tu pun sebenarnya ada yang terbelit-belit lidah nak sebut Gulsarayi tu. Actually kita yang dekat HQ ni pun nak sebut Gulsarayi sebelum produk tu datang. Kita practice tau Gulsarayi. So Gul tu dalam bahasa Turki bermaksud bunga. So mungkin Gulsarayi tu adalah bunga rose mungkin. So kalau kata anda, kita cerita tentang Rosella. So Rosella by MXD ataupun Rosella yang dibawakan oleh MXD daripada Isparta ke Malaysia. Okay, mungkin anda akan perasan ada dua, Gulsarayi, lagi satu Rosella. Okay, sebenarnya Gulsarayi dan Rosella dia adalah adik-beradik, datang daripada company yang sama. Maksudnya satu company, Gulsarayi Cosmetic. Okay, Gulsarayi Cosmetic ni dia hasilkan dua brand, iaitu Rosella dan Gulsarayi. Okay, so kalau dia tak ada beza tau, dua-dua ni sama je, cuma nama je lain-lain. Mungkin kita panggil brand range ataupun apalah mungkin dekat sana, tapi sebenarnya sama. And kalau anda pergi Google Rosella, kalau nak Google, Zul bagi tips, jangan Google Rosella sahaja. Sebab kalau Rosella nanti dia akan keluar yang bunga roselle tu kan, yang warna merah-merah, so takkan dapat. Kalau boleh Google Rosella Isparta. So sebenarnya Rosella dekat Turki ni sangat-sangat terkenal. And dia punya kedai sangat sweet. Kalau kata macam anda Google kan, pergi dekat bahagian image, anda boleh nampak Rosella dekat sana. Dia adalah kita panggil stand alone shop ataupun kedai lah. Maksudnya kalau macam cantik, sangat cantik. Dia punya kedai tu macam konsep-konsep background kita sekarang. So konsep warna putih and then roses and then sangat cantik sebenarnya. So dia punya hiasan dekat luar ada macam kita panggil so classy. So kalau boleh nanti kejap lagi boleh pergi ambil mood kan, pergi Google lepas habis. Janganlah Google sekarang, Google kejap lagi. So boleh dengar Zul cerita dulu, lepas tu boleh Google. So Google Rosella Isparta, nanti akan keluar a few
shop Rosella shop dekat Turki. So dekat sana tu nanti anda boleh tengok macam mana industri Rosella dekat Turki sebenarnya. So dekat Malaysia Rosella, untuk pengetahuan anda patut bangga sebenarnya sebab MXB merupakan pengedar tunggal dan pengedar pertama yang bawa Rosella masuk. Sebenarnya actually Rosella ni dah ada all around the world. Dia ada dekat Iran, dia ada dekat bahagian Europe, and then also dekat Asia, semua dia dah ada. Tapi dekat Malaysia, the first ever MXB yang bawa masuk Rosella, and then kita merupakan pengedar tunggal. So tu satu. And then second, macam Zul cakap tadi, bila dekat Isparta, dekat ke around Turki tu sebenarnya banyak kedai Rosella. Dia punya, kita bukanlah kita panggil butik, kita panggil stand alone shop. So nanti boleh Google. Kita yang tengok ni pun kita rasa macam feeling macam nak pergi sana, kedai dia warna pink, and then dia punya tema warna pink putih, macam tu. So boleh Google nanti. So itu tentang Rosella. Macam Zul cakap tadi, ada dua. So don't get confused. Satu Bulsarayi and satu lagi Rosella. Tapi dua-dua adalah adik-beradik, dihasilkan oleh parent company yang samalah, by Bulsarayi Cosmetic. Okay, so ditubuhkan pada tahun 2009. Untuk Bulsarayi Cosmetic ataupun dia punya parent company ni, Bulsarayi Cosmetic, dia ditubuhkan pada tahun 2002. Dan later on pada 2009 baru dia hasilkan a brand called Rosella, which is apa yang kita ada sekarang. Okay, kalau kata nak tahu banyak tentang Rosella sebenarnya, anda you guys are welcome actually untuk datang dekat kita punya HQ MXB Tower, sebab kita ada siapkan tester untuk anda. Jadinya anda boleh ambil bau, try to pakai, and then boleh ada certain produk tu anda boleh rasa dia punya texture, macam mana dia punya texture apa semua. So tak ada masalah. Okay, paling soalan common yang Zul selalu dengar dekat daripada member-member ataupun anda semua, Zul, Rosella banyak sangat. Jadi saya macam confused, saya keliru, kenapa Rosella saya tak boleh nak hafal apa semua. Sebenarnya Rosella sangat mudah. Kalau kata macam okay, mungkin ada banyak, maksudnya macam ada banyak botol sebenarnya. So kalau ikutkan Rosella by MXB, ataupun senanglah Zul cakap, so Rosella by MXB tu maksudnya Rosella yang dibawakan oleh MXB ke Malaysia. So Zul akan call as Rosella by MXB. Okay, so sebab Rosella sendiri, penghasilan produk dia tak tertaluk kepada apa yang kita ada dekat MXB ni. Sebenarnya penghasilan Rosella, produk yang berasaskan rose, lemon dan juga lavender, sangat banyak sebenarnya. Dia ada bermacam-macam range. Tapi Rosella by MXB, kita bawa certain produk dulu. So untuk apa yang ada sekarang, jangan risau, ada lagi akan datang, coming soon. Mungkin next month tu nanti kita akan bagi tahu nantilah. Okay, so untuk sekarang apa yang ada dekat HQ Rosella by MXB, dia terbahagi kepada 4. Senang. So jangan fikir botol banyak, packaging produk banyak. No, sebenarnya dia ada 4, terbahagi kepada 4. Satu rose oil, satu rose water, satu lagi section is cologne, and then satu lagi section is personal care. Okay, so kalau ikutkan dekat sini sebenarnya 3 je, tapi Zul letak 4 lah, senang you guys nak faham. Okay, yang sebenarnya yang Rosella natural, ataupun yang natural ni, bila kita cerita pasal natural, maksudnya tak ada sebarang penggunaan alkohol ataupun sebarang penggunaan kimia dalam produk tu. Okay, sebenarnya ada 2. Ada Rosella produk natural by Rosella, ada 2 yang dibawakan oleh MXB. Pertama sekali rose oil dan juga rose water. Rose oil ataupun minyak rose, ataupun lagi satu kita ada rose water ataupun air mawar, air rose. Kalau kata bahasa Inggeris ni rose water ataupun rose water lah, tapi kalau kata macam bahasa kita, selalu kita sebut air bunga mawar, air bunga rose ataupun air rose. Sebenarnya penggunaan air rose ni sangat-sangat common dekat Malaysia, dekat dalam kalangan kita ni. Cuma bila dia tertukar jadi rose water tu, orang yang macam rose water, tak, sebenarnya dia sama, jadi air mawar je. Okay, so itu natural by Rosella is ada 2, rose oil dan rose water. And then kita move on pergi ke cologne. So cologne
Part ni jangan confuse. So kolon ada 3 sebenarnya. Lavender, rose dan lemon. Kena ingat tu je. Lavender, rose and lemon. Kolon ni maksudnya perfume lah. Perfume ataupun apa tu kita panggil, kalau kata macam kita dekat sini, kita panggil kolon ni juga sebagai sanitizer, ataupun kita panggil kolon cum sanitizer, ataupun sanitizer cum kolon. Macam tu. So and then yang ketiga adalah personal care. Under personal care ni ada skincare mask, ada soap ataupun sabun, rose and lavender, and also ada body lotion. So dia tak rumit. Kalau kata anda tengok Rosella daripada sudut 3 section ni, dia tak rumit. Okay, ada 3. Kalau boleh tulis ataupun kalau boleh ingat, satu natural section, iaitu ada rose oil dan juga rose water. Okay, natural ni maksudnya tak ada sebarang tambahan kimia ataupun alkohol. Okay, and then second section is cologne. So cologne ada lavender, ada rose and ada lemon. Okay, and then section yang ketiga is personal care. Under personal care ada skincare mask, ada soap, ada lotion. Lepas hafal yang 3 ni, 3 section utama ni, baru kita akan bagi pecahan. Maksudnya under Rosella Natural ada rose oil dan rose water. Kalau under cologne tu ada Audi cologne and also cologne. And then under personal care ada skincare mask, ada soap, ada rose soap, ada lavender soap dan ada body lotion. So bila pecahan tu yang jadi banyak. Tapi kalau nak ikutkan range Rosella di MXB ada 3 je, 3 section utama. So yang semua section tu Zul akan cerita nanti. Hari ni Zul akan cerita tentang rose oil. So banyak orang selalu fikir ataupun penggunaan rose oil dekat Malaysia ni sebenarnya kebanyakannya yang Zul dapat feedback tertakluk kepada aromaterapi ataupun digunakan kat dalam diffuser. Sebenarnya rose oil ni banyak sangat dia punya faedah, banyak sangat dia punya apa tu kita panggil kegunaan. Jadi sebelum Zul pergi ke produk, penting untuk kita tahu base produk tu sendiri. Maksudnya penghasilan rose oil ni adalah daripada apa? So kena tahu dulu dia punya base, baru senang kita nak cerita tentang yang lain. Sebab almost Zul boleh katakan 80% produk Rosella by MXB ni sebenarnya adalah berasaskan rose. Jadi bila kita tahu benefit ataupun manfaat rose yang digunakan ni sendiri, jadi senang untuk kita cerita tentang produk yang lain sebab kita dah tahu produk asas tu sendiri. Okay. So nanti kalau kata macam ada apa-apa soalan tentang produk, boleh drop dekat komen. So hari ni kita punya topik tentang rose oil. Zul akan cuba sebaik mungkin untuk jawab any pertanyaan yang Zul boleh dalam masa sesi live ni, tapi selepas penerangan yang diberikan oleh Zul. Kalau kata macam Zul tak sempat nak attend to any of the question, mungkin Zul terlepas pandang, boleh terus WhatsApp Zul juga, tak ada masalah. Boleh WhatsApp kita punya customer service line, boleh WhatsApp Zul punya phone number juga, tak ada masalah. Or even boleh call, boleh tanya macam mana nak guna Rosella dan sebagainya. Okay, so bila kita cerita tentang rose oil, anda kena tahu rose oil ataupun rose essential oil. Okay, rose essential oil ni pertama sekali base anda kena tahu kita guna rose damascena. So kalau kata macam anda check dekat kejap. Okay, kalau kata anda check dekat online, rose damascena tu dia tak sama macam rose yang biasa, yang macam anda tengok dekat luar ataupun siapa-siapa yang ada tanam rose tu, dia tak sama. Rose damascena ni dia warna pink, and then dia punya color pink lah. Dia punya apa tu kita panggil kelopak tu lebih banyak. Maksudnya dia lebih kembang. Dia lebih kembang daripada rose yang biasa. So nanti kalau boleh Google rose damascena. Kita panggil rose damascena, ataupun dekat Turki tu sendiri orang memang panggil Rosa damascena.
Dia actually ada macam-macam nama. Dia ada orang Rose, kalau kita kat Malaysia ni, ataupun kita senang, kita standardiskan nama dia Rose Damascena. So juga dikenali sebagai Damas Rose, juga dikenali sebagai Rosa Damascena, dan juga dikenali sebagai Isparta Rose. So macam saya cakap tadi, sebab Turki ni sebenarnya Isparta Turki ni sebenarnya pengeluar terbesar dunia bagi produk yang berasaskan Damascena Rose. Jadinya kalau kata anda Google, anda boleh check even Rose Damascena, Rose Damascena, Isparta Rose, memang akan keluar Rose Damascena. Okay, so kalau kata anda check dekat brand, sebenarnya nama Damas Rose sebenarnya biasa kita nampak. So ataupun nama sebenar, nama lain dia adalah Rose Damascena lah. Okay, ini adalah fact, kita panggil extra fakta. Okay, sebenarnya terdapat in total 1,350 spesies bunga ros dekat dunia, tapi cuma ada 24 ros yang berasal daripada Turki. Maksudnya total spesies dekat ros spesies dekat dunia in total ada 1,350. Tapi cuma 24 jenis ros spesies yang berasal daripada Turki. Tapi untuk penghasilan semua produk Rosella ni, dia cuma pakai Rose Damascena sahaja. And kenapa orang asyik pakai, kenapa dia orang pakai Rose Damascena? Kenapa tak pakai lagi 1,349 spesies yang ada tu? Kenapa pakai Rose Damascena? Okay, sebenarnya Rose Damascena ni merupakan rose hybrid. Maksudnya kacuk. Tapi bukan baru-baru je yang dikacuk ataupun hybrid. Sebenarnya dia dah sangat-sangat lama, daripada zaman kewujudan Rose Damascena ni. Sebenarnya daripada kewujudan Turki Uthmaniyah ataupun Ottoman, zaman Turki Uthmaniyah. So dah lama sebenarnya kewujudan Rose Damascena ni. Okey, kenapa Rose Damascena digunakan? Pertama sekali kena tahu Rose Damascena ni dia terkenal dengan parti minyak yang paling tulen, ataupun kita panggil parti dia yang paling pekat di antara semua bunga ros yang ada. And then bau dia paling kuat, paling wangi di antara semua ros yang ada. Daripada semua spesies yang ada tu, Rose Damascena adalah yang paling wangi. Sebab itu macam saya cakap tadi, mostly yang visit Isparta, diorang cakap diorang boleh bau boleh bau bunga ros tu daripada segenap pelusuk Isparta tu sendiri. So betapa kita panggil bau wangi dia. And then kebanyakan minyak wangi yang ada dekat market atau dekat pasaran sekarang, apabila yang mana yang berasaskan ros, kebanyakan dia orang guna Rose Damascena. Okey. So antara kebaikan Rose Damascena, pertama sekali dia mencegah penuaan peramatang, and then selain itu anti-inflammation, kita panggil anti radang, and then lagi satu untuk membantu merawat kerengsaan dan juga kemerahan. Ini antara kebaikan Rose Damascena sendiri. Sebenarnya banyak, tapi kita panggil pendekkan dekat sini. Okey, ini tentang Rose Damascena. Now kita pergi ke Rosella Rose Essential Oil. Okey, so far dapat catch up tak apa yang Zu cakap? Boleh boleh catch up tak? Ada apa-apa lagi tak? Tentang apa ni? Tentang Damas Rose. So nanti, ataupun kalau kata tak dapat apa-apa, ada apa-apa facts yang tak dapat anda tulis tadi, nanti boleh contact Zu juga. Okay, so now kita sebab kita dah tahu tentang Isparta, asal Rosella, and then kita dah tahu tentang history of the brand ataupun sejarah Rosella sendiri, and then kita pun dah tahu tentang, tadi sudah bagi tahu tentang Damas Rose ataupun Rose Damascena. Lepas tu, now kita move to Rosella Rose Essential Oil. Okay, so boleh tunjuk gambar produk? Kita nak tunjuk hari ni. Okay, so Rose Essential Oil by Rosella yang dibawakan oleh Maxbee, dia didatangkan dengan packaging yang macam ni. Nampak tak?
Ada nampak tak? Ke terang sangat? Dia macam ni. So dia punya boxes macam ni, warna pink. So ingredient dia dekat sini. And then kebanyakan dia punya explanation in Turkey. So jangan risau, Zu ada dekat sini. Zu boleh terangkan bahasa-bahasa Turki mana-mana yang kita dah cari. So semua everything dekat sini. So this is the boxes and this is the product. Okay. So bau dia sangat wangi sebenarnya. Dia macam bila kita bau tu kan, dia macam addicted, macam ketagih. Dia nak bau. Okay. Personally kalau Zu, sebab Zu suka bau dia kan. So personally ni minyak ni Zu drop je dekat bantal, dekat comforter. And then bila kita tidur pakai aircon lagi bau dia naik sangat. And kita nak tidur pun sedap. So this is the packaging. And dia dalam bentuk macam ni. Maksudnya cara kita nak ambil tu kan, dia macam ni. So this is the packaging. So kalau nak ambil ni, just macam dia macam ada pump dia lah kat sini. Zul rasa yang macam pump ni Zul rasa dekat Malaysia semua familiar kan. I mean kita semua familiar kan. Dia macam nak pakai serum tu. Okay, so just squeeze macam ni and then lepaskan, release. So dia macam dah ni punya. Okay. Dia macam, nampak tak? Dia macam apa tu? Clear, dia transparent. Nampak kan? Okay. Nampak botol dia kecil and nampak dia clear. Tahukah anda Tahukah anda nak hasilkan minyak rose ni sendiri ataupun rose essential oil ni sendiri memerlukan 5 tan bunga rose damascena untuk hasilkan 1 liter oil sahaja ataupun 1 liter minyak bersamaan dengan 5 tan rose damascena. So boleh bayangkan tak bau wangi dia macam mana? 5 tan tau, 5 tan bunga rose. Maksudnya dia petik bunga rose tu sampai 5 tan untuk hasilkan cuma 1 liter sahaja. Bayangkan penghasilan 65% pengeluaran dunia. Bayangkan entah berapa juta tan yang diorang tuai setiap tahun untuk hasilkan rose oil. So untuk yang kita ni rose essential oil. Okay. So untuk pengetahuan anda, untuk hasilkan rose oil tu sendiri, dia perlu, okay, Zu bagi tahu lah, dia dihasilkan melalui penyulingan wap. Seawal pagi lah. Maksudnya okay, bila diorang nak hasilkan rose oil ni kan, okay, dia tak berlaku sepanjang tahun tau. Maksud dia daripada Januari sampai ke Disember tu, dia tak tuai dan tuai. Tidak. Dia cuma ada daripada Mei hingga Jun. Maksudnya diorang dah tanam tu. Lepas tu and then nak berbunga tu semua. Lepas berbunga tu, diorang boleh petik daripada bulan Mei hingga Jun ataupun bulan 5 dan bulan 6 sahaja. And then daripada that duration tu, diorang petik sebanyak yang mungkin. Maksudnya penghasilan bunga rose yang ada tu diorang petik. And diorang bukan petik pakai jentera tau. Dekat sana diorang petik sangat tradisional. Hand pluck ataupun petik pakai tangan. So ada bakul macam, okay, kalau kita pernah tengok dekat Cameron Highland, tengok macam mana orang-orang kita punya ladang teh dekat sana. Dekat Cameron Highland kan cuma macam ada bakul, lepas tu petik tu. So lebih kurang sama dekat sana. Zu suka tengok kalau macam pergi YouTube ataupun pergi Google sekali lagi, Zu suka tengok traditional. So orang kat sana daripada budak sampailah ke yang berumur sampai 60-70 tahun pun, diorang tetap. Sebab macam Zu kata, ni bisnes turun-temurun. Jadi daripada mak, nenek, anak, semualah, bapa, atuk semua,
memang diorang punya apa, darah daging diorang tu daripada apa ni, industri rose ni sendiri, Rose Damascena ni. Jadi kalau kata macam pergi dekat YouTube, cuba check, sangat tradisional lah dengan diorang punya pakaian apa semua sekali, dengan lagu diorang. Kita pun feeling. So diorang bawa bakul, macam bakul rotan tu diorang bawa kan macam tu. Lepas tu diorang petik satu-satu. So bayangkan 65% penghasilan minyak mawar dekat dunia ni 5 tan untuk 1 liter sahaja. So bayangkan berapa banyak yang diorang tuai setiap tahun. So setiap tahun tu daripada bulan Mei sampai bulan Jun je boleh tuai. And then satu lagi yang kena anda tahu, kenapa minyak rose ni sangat-sangat apa tu kita panggil, sangat-sangat berharga sebenarnya. Lepas diorang petik, diorang tak boleh simpan lama-lama. Tidak. Lepas petik tu daripada guni tu, lepas settle petik tu tak boleh duduk rehat. No, tak boleh. Lepas petik diorang terus kena pergi masak. Kenapa kena masak terus? Kenapa tak boleh simpan? Sebab diorang dia nak kekalkan aroma tu. Maksudnya bau memang dah semula jadi kuat, tapi sebabkan nak preserve the aroma of the damask rose ni ataupun Rose Damascena ni, diorang kena masak terus. Maksudnya, and then petik macam Zu cakap tadi, petik bukanlah petik tengah hari baru nak petik, tidak. Diorang petik daripada pagi tau. Awal-awal pagi dah start petik. Lepas tu lepas settle petik, masak. Masak rose tu untuk hasilkan rose oil dan rose water. Daripada rose oil dan rose water itulah dihasilkan segala jenis produk yang macam Zu cakap tadi. Diorang jadikan sebab lepas masak kan, just daripada masak tu, nak masak pun jangan ingat masak yang kecil-kecil, besar tau. Nanti ada masa nanti kita ataupun ada peluang nanti mungkin kita akan tunjukkan macam mana cara disuling, and then sebesar mana penghasilan yang berasas penghasilan produk yang berasaskan Rose Damascena tu sendiri. So dia dulu kalau macam kita Google ada penghasilan daripada kaedah tradisional, so kecil je lah. Tapi kalau macam Zu cakap tadi, untuk sebab ni industri yang besar, so diorang masak dalam pot yang sangat-sangat besar, yang kalau kita terjun masuk pun, Zu rasa berapa puluh orang boleh masuk dalam tu. Bayangkan betapa besarnya. So diorang petik daripada pagi, daripada Mei ke Jun tu diorang petik pagi. Lepas petik pagi-pagi tu terus pergi masak. So diorang akan asingkan lah. Maksudnya daripada penyulingan tu dia akan jadi satu rose oil, satu lagi rose water. Daripada rose oil dan rose water tu barulah dihasilkan segala jenis produk yang berasaskan rose lah. Macam saya cakap tadi, cologne, lotion, and then yang macam daripada makanan like jam, teh, coklat, segala yang berasaskan rose tu lah. So yang penting, yang paling penting yang diorang nak hasilkan ni minyak daripada Rose Damascena and juga daripada rose water sendiri. Diorang nak apa? Diorang kalau boleh nak hasilkan, then baru datang macam-macam. Macam tu. So itu satu. And then bila kita bercerita tentang Rosella Rose Essential Oil, dia adalah 100% semula jadi. Sebab itu kalau kata macam anda yang dah pernah beli Rosella Rose Damascena Rose Essential Oil ni, anda boleh tengok dia punya ingredient. Nampak tak? Jelas tak? Oh sorry. Dia punya ingredient tulis dekat sini hanyalah Rose Damascena Flower Oil. Maksudnya tanpa sebarang tambahan kimia langsung. Sangat semula jadi. Okay, so tadi kenapa Zu nak cerita tentang penghasilannya? Sebab Zu nak anda tahu untuk dapatkan rose oil ni bukan senang, rumit dan berbagai-bagai proses perlu ada. And then nak menghasilkan satu botol kecil ni sahaja pun mengambil banyak tenaga yang diperlukan untuk hasilkan satu botol kecil ni sahaja. Sebab itu kita cakap, sebab apa tahu? Sebab kenapa orang perlu bersusah payah untuk dapatkan rose oil ni? Sebab dia sangat-sangat powerful and dia sangat-sangat berharga. Sangat-sangat berharga. Sebenarnya kalau kata orang yang sangat value rose oil ni, diorang tahu betapa berharganya rose oil ni sendiri. Okay, so bila kita bercerita tentang Rose Essential Oil, kita bercerita tentang dekat penggunaan dekat Malaysia tu sendiri. Sebenarnya
kita dekat Malaysia kebanyakannya kita guna untuk apa tu kita panggil diffuser ataupun untuk aromaterapi. Tapi sebenarnya kalau kata kita pergi dekat Turki, kalau kita tanya dekat even anak-anak dia orang yang kecil tu, semua dah biasa. Semua apa yang kita panggil tu, dia orang born and breed dengan produk yang berasaskan minyak mawar ni ataupun minyak ros ni sendiri. Tapi kalau macam kita dekat Malaysia, Zu banyak dapat feedback like macam mana nak guna. Dia orang suka bahu, tapi dia orang macam macam mana nak guna Zu, nak guna dekat mana, nak letak dekat mana, perlu dilute ataupun tidak. So hari ni Zu nak anda tahu, jadikan yang tak biasa ni kepada biasa. Maksudnya sebenarnya rose essential oil ni boleh diaplikasikan oleh tak kisah siapa-siapa, lelaki ataupun perempuan, tak ada masalah. Yang berumur, yang tua, yang muda, even anak-anak apa semua pun tak ada masalah. Boleh apply rose essential oil ni. Sebab stigma masyarakat dekat Malaysia, diorang rasa rose untuk perempuan. Tidak, sebenarnya dia bukan sahaja untuk kecantikan, dia juga untuk kesihatan. So apa yang Zu kupas ni untuk hari ni, pertama sekali kelebihan rose essential oil adalah antioksidan. Maksudnya dia dapat buat detox ke atas kita punya badan, atas kita punya kulit. And then second, ini paling penting, ini sangat-sangat penting. Dia sebenarnya rose oil mengandungi kita panggil, dia ada antibacterial property, antifungus. So dia berkesan terhadap pelbagai makroorganism. So yang ini kita bukan cakap kosong. Actually yang ini based on research by all the scientists. So they actually agree that rose damascena ataupun rose oil ni sendiri mengandungi antibacteria yang kuat. And then lagi satu, dia dapat balance hormon. Semua tahu kalau kata macam kita punya hormon tak balance, that's why kita ada kenaikan berat badan yang berlebihan, muka naik jerawat dan sebagainya. And then lagi satu, dia juga bertindak sebagai anti-stress secara rohani. So it is actually proven by the researcher juga that minyak rose essential oil ni sendiri actually dapat meningkatkan keyakinan, harga diri, kekuatan mental, kemurungan dan juga gelisah. Tu antara kebaikan dia. So nanti Zu, sekarang lepas ni Zu akan kupas macam mana nak guna rose oil tu sendiri. Kalau kata kita cerita tentang penggunaan, walaupun dia cuma sekadar, jangan fikir dia sekadar minyak. So hapuskan stigma, dia sekadar minyak. Dia actually minyak yang sangat powerful. Macam mana diorang, banyak soalan yang Zu tanya. Macam mana nak guna rose essential oil? Yang boleh Zu listkan dekat sini ada 10 kegunaan. So yang kita tahu minyak je nak guna macam mana. Tak, sebenarnya ada 10 ini yang baru Zu listkan secara ringkasnya 10 kegunaan. Sebenarnya ada banyak, tapi Zu ringkaskan 10 dulu hari ni. Pertama sekali, gunakan sewaktu mandi. Jangan ambil satu botol mandi-mandi. Dia kalau boleh, waktu mandi ada 3 cara. Satu boleh guna dekat body scrub, satu boleh gunakan dekat bath bomb, and satu boleh gunakan dekat bathtub, and satu lagi tak ada air. So nak gunakan dekat body scrub. Sekarang kita cerita pasal body scrub. Kalau bila kita scrub, usually kalau kita scrub muka ataupun bila kita scrub badan, kita punya kulit, sebab scrub tu kasar sebenarnya. Mungkin kalau kata ada yang kita guna scrub yang berasaskan ada macam yang kita panggil macam rasa macam pasir-pasir kasar-kasar tu, lepas guna, kalau kata kita tak terus pergi pampered, kalau kita tak terus pergi pakai anything untuk lembapkan kita punya muka ataupun kulit, dia akan menyebabkan kerangsaan ataupun kita punya kulit akan jadi sensitif. So that's why bila kita pakai apa-apa akan datang segala sensitive skin dan sebagainya. So kalau boleh,
Untuk body scrub ni bagus. Maksudnya untuk buang kulit mati dekat badan-badan kita tu, daki-daki yang melekat tu semua. Tapi untuk minimize, not to say damage lah, untuk minimize ataupun untuk mengelakkan iritasi ataupun irritation hasil akibat daripada penggunaan body scrub, ambil a few drops. Okay, kan dah macam tadi, macam Zul cakap tadi, squeeze and then after that like macam pump macam tu kan, pakai ni, and then after that ambil lepas kita pakai, lepas kita letak body scrub tu dekat atas kita punya tapak tangan, ambil a few, then just drop like macam dalam, tengoklah kalau kita nak bau, kalau kita sekadar nak pakai untuk just melembabkan, mungkin pakai dalam 3 ke 4 drop. Tapi kalau kita pakai untuk bau juga, maksudnya untuk double function lah, untuk lembab, also melembabkan badan, and also untuk wangi juga, boleh pakai 5 to 6 drop. Maksudnya body scrub tu dah letak kan, so letak kita punya rose oil ni, rose essential oil ni, dan after that kita gaul-gaul lah ataupun campur-campur tu, dan lepas tu apply macam biasa. So hasilnya lepas kita scrub badan, dia takkan meninggalkan, hasil scrub tu takkan buatkan kita punya kulit irritation ataupun iritasi ataupun merah-merah tu. And then second, dia takkan menyebabkan kita punya dia akan bau wangi lah. Bau tu memang melekat dekat kulit kita. Tu dekat body scrub lah. And then second, bath bomb. Okay, bath bomb ni kalau kata anda pernah tengok, boleh pergi dekat ada certain brand bath bomb ni, dia macam bulat, dia macam berwarna-warni. Actually best sebenarnya. Rumah siapa-siapa yang ada bathtub, tak payah bathtub pun tak apa, ada baldi pun okey, kita pakai bath bomb. Actually kalau kata macam ada bathtub ke ataupun pergi bercuti ke, pakai bath bomb ni best sebenarnya. Dia bulat tau, dia bulat. So kita ambil drop rose oil ni, pegang bath bomb tu, kita titikkan dekat dekat dalam bath bomb tu. Sebab bath bomb tu dia punya sifat dia menyerap kan. So lepas dia serap, lepas tu letak dekat dalam bathtub. Maksudnya bathtub yang penuh air, jangan bathtub yang kosong tu. Letak dekat bathtub yang dah kita letak air suam yang kita nak berendam tu. So ambil bath bomb tu kan, kita letak rose oil, letak kat bath bomb, dan bath bomb tu letak dekat dalam bathtub tu. Bath bomb tu dia macam volcano ataupun apa yang kita panggil macam gunung berapi yang tengah meletus-letus tu. Tengok dia meletus pun best. Lepas tu nanti dia akan keluar aroma rose essential oil tu. So satu, bila kita mandi mandi dengan rose essential oil kat dalam air tu, pertama lepas kita mandi tu, kadang-kadang bila kita mandi, sabun tu mungkin ada certain sabun akan menyebabkan kekeringan kepada badan kita. Kalau anda rasa lepas mandi ada rasa macam kulit ketat-ketat, badan ni rasa ketat-ketat, maksudnya tu tengah kering. Jadi kalau kata kita letak essential oil, rose essential oil ni, dia mengurangkan kerengsaan ataupun dia membantu untuk melembabkan kita punya kulit. So kalau kita tengok macam mana contoh kulit-kulit kering tu, pertama sekali yang kita rasa ketat-ketat kat muka tu, lepas tu kita boleh nampak yang terkopek-kopek dekat tepi-tepi kuku kita ni semua. And then kita boleh nampak macam bila kita garu-garu ada bunyi macam kerak-kerak sikit. Lepas tu kita boleh tengok macam nampak mengelupas. And then lagi satu macam bila kita kita panggil macam tergarit apa-apa, bukan tergarit lah, macam kita garu pun boleh nampak keluar putih-putih tu. Itu satu masalah tak scrub ataupun ada masalah kulit mati yang melekat. And then satu lagi masalah kekeringan kulit. Jadi kalau kata nanti pergi bercuti ataupun rumah yang dah memang ada bath tub ataupun anak punya pool tu, ambil lah berangan sekejap, ambil bath bomb tu, letak titikkan rose oil ni dekat bath bomb tu, campak je dekat dalam ni. So nanti dia macam keluar meletus-letus. Sekejap, Zul try cari bath bomb. Sekejap ni, Zul Google. Actually boleh Google lah, bath bomb lah, B-O-M-B. Sekejap. Dia berkala-kala, dia seronok sebenarnya bath bomb ni. So kalau letak rose essential oil ni, wangi sangat sebab dia meletus. Dia sebab bath bomb ni dia meletus, dia ada kita panggil meletus punya effect. So
dia apa tu kita panggil merangsang bau rose essential oil ni untuk keluar lagi wangi. Okay, dah jumpa dah. So bath, nampak tak? Ini apa yang Zu cuba Google. This is actually bath bomb. Boleh check dekat Google. Mungkin semua orang actually familiar. Bath bomb, BATH-BOMB. Bom mandian lah. Bahasa Melayu ni bom mandian. So dia akan bagi efek meletus tu. So nanti bila dia meletus, lepas tu masuk juga lepas tu dengan masuk lagi bau rose essential oil ni wangi. Satu toilet pun wangi. Kalau tak percaya, boleh try. So selain daripada bath bomb, kalau tak nak guna bath bomb pun boleh guna kat dalam bathtub juga. So maksudnya kalau tak ada bathtub, tadahlah air kat dalam baldi ataupun apa-apa yang ada boleh buat tadahan tu kan, kolah ke baldi ke. So ambil, kalau Zu suka bau yang kuat, bau rose tu kuat kan. So ambil ni, titik dalam 10-11 titik tak ada masalah. Kalau Zu lah. Tapi kalau kata anda, sebab Zu suka, macam saya suka bau yang lembab dan bau yang wangi dan juga hasil yang melembabkan badan. So badan rasa lembut and bau wangi pun dapat. So ikut anda nak macam mana. Tapi kalau Zu nasihatkan untuk lagi rasa lembut badan tu lepas mandi, and also untuk bau yang melekat wangi tu, mungkin 10 drop okay. Tapi tu bergantung kepada anda. Jangan satu bathtub ataupun satu kolah mandi tu dah penuh, letak 10, nanti datang balik kat Zu bagi tahu Zu tak bau wangi pun. Jangan. Kalau boleh, mungkin ambil yang satu tadahan, macam satu baldi tu boleh letak 10 ke 11 ataupun 15 drop ke bawah. So bau wangi tu naik. Macam tu. Okay. So yang kedua, juga boleh gunakan sebagai massage oil. Tadi macam kita cakap tadi, rose essential oil kita ni sebenarnya dia antara kebaikan dia adalah kita panggil, dia bagi calming effect, ataupun bau yang menenangkan. Jadi kalau kata kita letak dekat dalam minyak urutan, dia sebenarnya sambil diurut, sambil dimasaj tu, dia sebenarnya bagi kita bau yang sedap. Maksudnya baunya tenang. Kalau boleh, okay, kalau boleh bila nak guna untuk massage oil, okay, this is actually very, kita panggil, this is actually very common question yang Zu dapat daripada anda semua. So kalau nak pakai untuk massage oil, perlu tak saya dilute dengan any carrier oil? Okay, pertama sekali, this is rose essential oil. Okay, kalau kata anda dilute, sebab kita kalau boleh, macam saya cakap tadi, kebaikan rose essential oil ni sangat banyak. So kalau kata macam kita pergi campur dengan any other oil, dan it will, kita panggil, kebaikan oil tu kita tak akan dapat secara direct. So tak payah susah-susah nak pergi habiskan duit nak pergi beli carrier oil. Ambil ni rose essential oil, dilute dengan rose water, tak ada masalah. Ataupun kalau kata macam kita, macam Zu cakap tadi, kalau kita nak guna untuk massage oil, kalau kata kita boleh minta dekat kita punya tukang urut tu minyak yang kita panggil odorless, ataupun minyak yang tak berbau, sekadar minyak urut je, and then dropkan 10 drops of Rosella Rose Essential Oil. Pertama sekali, bila diurut tu dah lah sedap kan. Then efek yang tenang, and also kita juga dapat kebaikan ke atas kulit kita. Maksudnya lepas urut tu badan pun sedap, lepas tu lembut lagi. Sebab bila diurut tu kan, dia kebaikan Rose Essential Oil tu dia akan masuk ke dalam rongga-rongga badan tu kan. So wangi tu berkekalan. So kalau boleh tak payah nak dilute dengan apa-apa. Boleh terus pakai any minyak urut yang tak berwangi, tak berbau lah. Jangan request minyak urut yang minyak angin tu. Minyak angin pergi campur dengan kita punya rose essential oil, tak bau apa lah.
dia dah macam apa? Dah berlawan. So pakai minyak yang apa? Sebab actually fungsi minyak bila time nak urut ni adalah untuk kita panggil apa? Memudahkan, melicinkan bila kita nak urut tu kan. So kalau boleh pakai yang tak ada bau. Okey, penggunaan yang ketiga, letak dekat dalam apa tu kita panggil guna sebagai aromaterapi punya function ataupun diffuser. Kalau anda ada diffuser, anda boleh dapatkan actually dekat mana-mana pun ada, Shopee, Lazada. Sekarang diffuser dah murah. Dalam belas ringgit pun boleh dapat, bawah 20 ringgit pun boleh dapat. Tapi yang kecil lah. Kalau kata macam untuk kegunaan seluruh rumah ataupun sebab different diffuser, different size. Diffuser ni different size, different apa tu kita panggil limitation of usage. Maksudnya yang kecil tu, kalau yang kecil tu boleh guna, kalau sekadar kita nak guna macam time nak buat kerja tenang-tenang tu, bolehlah guna yang kecil tu, diffuser yang kecil. Tapi kalau kata macam kita nak satu rumah bau wangi, kita kalau boleh guna diffuser yang besar. Diffuser yang besar tu pun tak mahal juga. So apa perlu anda buat? Ambil air biasalah, air kosong tu, letak kat dalam diffuser. Ikut dia punya limit yang dah ditetapkan oleh diffuser tu sendiri. Ambil kita punya rose essential oil and drop dekat dalam diffuser kita tu. Ikut, kalau anda nak bau kuat, drop lah dalam dalam 7, nak bau kuat tu dalam 10, 11, 12 macam tu. Ikut hidung masing-masing. Macam tu. Kalau zoo yang kecil, kalau macam kat office kan, kita tengah buat kerja, kita pun nak tenang-tenang kan. Kalau zoo guna diffuser yang kecil tu kan. So zoo akan letak dalam 5 ke 6 titik yang kecil tu. Kalau yang kecil tu macam kecil je, dia tak besar sangat pun, dia macam besar macam ni, macam besar mark tu, zoo akan letak 5 ke 6 titik. And then jangan risau, walaupun kita pakai sepanjang hari, setiap hari, tak perlu tengok penggunaan lah. Kita pun tak perlu nak pergi titik setiap hari. Maksudnya macam mungkin 2 hari sekali tu kan, baru kita drop. Tapi tengoklah, kalau macam itu zoo, kalau kata macam anda nak bau lagi naik kan, just drop ikut anda lah. Nak drop setiap hari ataupun setiap masa ke apa, tak ada masalah, asalkan bau dan kebaikan tu pergi kepada anda. So kalau kata macam yang besar tu, boleh pakai dalam 15 drop macam tu, then just drop. Maksudnya masuk air dulu baru drop. Jangan drop baru masuk air. Kalau nak bau longer, air dulu, lepas tu baru drop essential rose oil ni. So itu satu. Ni kegunaan ketiga. Ni baru 3 tau. So kegunaan keempat, boleh drop dalam moisturizer. Untuk pengetahuan anda, antara kebaikan rose damascena ni adalah melembabkan ataupun memberi kelembapan kepada kulit. Jadi fungsi moisturizer tu sendiri adalah melembabkan lah. Maksudnya lepas kita cuci kan akan, kalau walaupun pencuci kita adalah yang paling terbaik, tapi dia akan menyebabkan kulit kita macam rasa ketat-ketat. Lepas tu kita pakai toner, lepas pakai toner baru kita pakai moisturizer. Betul. So apa tu kita panggil 3 skincare routine. Tapi yang sebenarnya, kalau kita tambah, sebab moisturizer tu dah melembabkan, tapi kalau kita tambah Rosella Rose Oil ni, Rose Essential Oil ni masuk ke dalam kita punya moisturizer, you guys akan dapat extra kelembapan. Maksudnya double triple effect. So senang je. Anda, dia macam ni. Dia ada 2 cara. Sama ada satu, buka je anda punya moisturizer tu, packaging tu, dia punya penutup tu buka, ambil 3 ke 4, try 2, 3 atau 3, 4 drop macam tu, try drop masuk dekat dalam. Cuba drop cuba dalam 3 ke 4 dulu. Kalau kata bau dia, and then macam mana Izu nak kata, kita tak ada sukatan yang spesifik. Dia bergantung kepada anda sendiri. Maksudnya kalau anda nak bau dia kuat, letak banyak sikit. Sebab kalau kata anda, sebab kalau macam lotion yang kecil macam tu, dia kalau kata letak sampai 5, 6 pun nanti bau kuat sangat kan.
maksud kita panggil apa, terlebih sangat. Jadi kalau kata macam tengok lotion tu besar mana, dan kita agak-agak, that's why Zul kata try letak sikit-sikit dulu. Kalau kata macam bau tu tak kuat lagi, letak lagi. So lepas letak tu, lepas tu pakai macam biasalah. Ataupun lagi satu, yang keduanya, letak moisturizer kat tapak tangan. Ambil sebelum kita apply tu kan, letak kat tapak tangan kita, and then ambil 1 atau 2 drop macam tu, drop kat dalam moisturizer kita, and then kacau-kacau, dan after that apply macam biasa. So actually dia bergantung kepada individu. Ada yang suka bau macam sekadar bau, ada yang suka bau macam bau kuat. Jadi kena try. Macam saya cakap, kena try. Ni actually based on apa tu kita panggil, everyone punya preference. Macam tu. Sebab kalau nak letak banyak pun tak ada masalah. Sebenarnya dia tak akan membawa sebarang keburukan pun, Rose Essential Oil ni. Pertama sekali macam saya cakap tadi, sebab dia tak ada sebarang tambahan kimia 100% semula jadi. So dia memberi kelembapan kepada anda, punya kulit lah. Maksudnya memberi kebaikan sebenarnya. Okey, tu kegunaan yang keempat. Okey, kegunaan yang kelima. Sebab ni actually sangat penting. Zul banyak bagi tahu tips ni dekat mak-mak juga. Kegunaan yang kelima. Bila kita cerita tentang Damascena Rose ataupun Rose Oil tu, dia punya kegunaan adalah, dia punya kebaikan adalah antibakteria ataupun anti-fungus. Jadi untuk siapa-siapa ataupun katalah, ataupun anyone, any of the viewer kat sini, kalau kata anda ada anak yang bawah 2 tahun, actually generally kita tahu, kalau kata kita bawa pergi hospital untuk anak yang bawah 2 tahun, kalau kata ada masalah sesama ataupun batuk, doktor takkan bagi ubat sesama ataupun ubat batuk. No more. Doktor akan bagi paracetamol. Itu pun bukan untuk mengubati, but untuk mengurangkan sistem. It's all to fight kita panggil the virus tu semua sekali actually datang daripada imun badan anak tu sendiri. Tapi apa kaitan Rose Oil ni dengan apa yang Zul cakap tadi, dengan anak yang bawah 2 tahun tu? Sebenarnya untuk anak yang bawah 2 tahun, sebabkan since kita tak boleh nak bagi makan ubat kan, and then kita tahu punca batuk dan punca sesama actually daripada virus. So tadi pun kita tahu, macam kita bagi tahu tadi, antara kebaikan Rose Damascena ni, dia mempunyai anti-agent anti-virus, antibacteria property. Jadi dia sangat sesuai digunakan untuk membantu pemulihan masalah sesama ataupun batuk. So macam mana nak guna? Ambil kalau anda tahu facial steam, ataupun actually ini this is actually remedy yang kita dah apply daripada turun-temurun daripada kita punya yang lama, mak-mak kita yang lama. Ambil a bowl ataupun satu mangkuk tu, satu mangkuk yang berisi air panas ataupun air panas lah, yang boleh kita panggil keluar wap tu. Maksudnya air panas tu yang bukanlah menggelegak tu, air panas letak kat dalam bowl, yang keluar dia punya wap tu, sebab kita nak buat facial steam. And then ambil Rose Essential Oil, drop dalam 6 ke 7 oil, and then after that ambil satu kain, and then pegang anak tu. Ini kena extra cautious ataupun sangat-sangat berjaga sebab air panas kan. So macam kita selalu buat, macam kita selalu nampak, pegang anak tu. So kalau boleh dengan kita sekali lah masuk dengan anak tu kan. So letak selubung kain tu, mangkuk dan kain, and then wap yang terhasil daripada air tu, sebab kan kita dah godak sekali Rose Essential Oil ni. So wap yang terhasil tu kan, bila naik tu sedut sehabis mungkin, seboleh mungkin. Anda akan tengok after that, sebab fungsi wap ni sendiri, lepas kita janganlah setengah jam ataupun selagi wap tu ada, janganlah selagi tu pergi sedut. Tengok, kalau kata macam anak yang bawah 2 tahun ni, ketahanan dia tak sama macam kita. So kalau boleh, setiap 1 minit, 2 minit lepas sedut wap tu, buka, and then after that cover balik. Macam tu.
So buat sampai wap tu habis. Anda akan nampak hasil daripada facial steam ataupun pengewapan tadi. Hingus, sebab anak bawah 2 tahun kan tak pandai nak hembus hingus. Hingus tu akan keluar meleleh-leleh. And then yang paling penting, sebabkan dia ada antibacterial property tu, so kebaikan tu dia akan masuk terus ke dalam hidung. Dia actually membantu untuk melegakan batuk, melegakan sesama tu sendiri. So boleh try, tapi tengok kesesuaian. Macam Zu cakap tadi, try dulu, jangan jangan lama sangat. Mungkin kalau kita boleh tahan 5 ke 10 minit, sebab even kita pun kalau duduk dalam salon kita rasa lemas sebab macam panas tu. So kalau boleh untuk anak kecil, kalau boleh 1 ke 2 minit ataupun 1 minit buka kain tu. So maksudnya kita tengok kesesuaian macam mana. Kalau kita sendiri orang besar tu mungkin dalam 2-3 minit kita buat facial steam tu sikit. Dan after that kita buka kain tu, keluar balik dan buat balik sampai wap tu habis. So ni antara apa tu kita panggil petua ataupun remedy. Sebab kenapa saya cakap macam ni? Dulu-dulu waktu zaman-zaman dulu tak ada farmasi, tak ada ubat ubat batuk, ubat sesama, paracetamol semua sekali. Dulu-dulu zaman yang dulu-dulu sangat tu, diorang guna segala sources yang diorang dapat daripada alam semula jadi ni untuk proses pemulihan diri, ataupun macam apa tu kita panggil untuk ubat diri diorang. So it works. It works daripada zaman dulu lagi. So why not kita apa tu kita panggil, kita try. Dah lah waktu sekarang, waktu pandemik ni kan, kita perlu boost kita punya immune system. Walaupun tak sakit pun boleh guna, boleh buat facial steam. So not only untuk kita punya untuk masalah batuk dan juga sesama, tapi juga untuk kebaikan kulit juga sebenarnya. And then itu kegunaan kelima. Kegunaan keenam adalah juga sebagai hair care. Apa tu kita panggil tu? Penjagaan rambut. So untuk anda yang ada masalah rambut kering, bila rambut kering, dia akan datang masalah rambut menggerbang, ataupun rambut frizzy yang bercerai-cerai rambut yang macam. So apa perlu kita buat? Ambil sikat, ambil ni sekali yang macam ni, drop dekat atas sikat, 5 drop macam tu. So kalau boleh kan, ratakan keliling-keliling sikat tu, sikat comb tu kan, ratakan sikat rambut tu, ratakan. Kalau boleh janganlah pakai comb yang macam orang gunting rambut tu. Kalau boleh pakai brush, ataupun sikat jenis brush yang lebar tu. So ratakan minyak tu, sikat kita punya rambut dengan rose essential oil, dan leave it lah, maksudnya overnight. Ataupun kalau tak nak overnight pun mungkin dalam 1 jam 2 jam, dan after that boleh basuh macam biasa. So dia pertama sekali untuk kulit kepala yang ada masalah kelimomo, ada masalah gatal-gatal tu semua, dia actually membantu untuk melegakan. Sebab macam tadi Zu kata, dia melegakan keradangan, dia melegakan iritasi dan sebagainya. Lagi satu, kita panggil, dia juga bagi kebaikan kepada rambut. So lepas sikat tu kan dekat rambut ni, kalau boleh lepas letak tu, lepas sikat dengan brush yang ada rose oil tu, urut dekat kulit kepala tu, supaya segala kebaikan-kebaikan rose essential oil ni masuk kat dalam kita punya kulit kepala. And then after that, kalau boleh sanggul kejap rambut tu, and then try to massage dekat rambut-rambut tu sekejap. Lepas tu basuh macam biasa, pakai conditioner semua sekali lah. Anda akan nampak result dia, bau rambut wangi. And then satu lagi, kita panggil, masalah rambut kering pun akan hilang. Tapi jangan expect 1 kali 2 kali pakai terus tak ada masalah. Ini penggunaan ni kita kena konsisten guna. Kalau boleh seminggu dalam 2 kali pun tak ada masalah. Tu untuk rambut. And then untuk yang ketujuh, sebagai perfume. So sebab bau wangi kan, so walaupun di oil, sebab selalu perfume kita je spray kan. So yang ini yang minyak wangi paling jimat sebenarnya. Boleh guna untuk tempat, boleh guna untuk macam-macam, but also boleh guna untuk minyak wangi. So apa yang anda perlu buat, letak dekat belakang telinga. Ambil ni kan, drop. Dia macam ni kan.
Nampak tak? Nampak kot? Nampak kan? Kat pergelangan tangan. Kenapa kat pergelangan tangan? Sebab dekat sini terletaknya nadi kita. Make sure ada nadi. Kalau tak ada nadi, maksudnya bukan kalangan kita lah tu. Okay, so macam ni. Just kalau boleh jangan rub macam ni tau. Kalau boleh ni macam ni, dab macam ni je. And then sebab kalau kata nak bagi dua dapat kan. So macam ni je lah. Kalau boleh jangan rub macam ni. Kita punya apa tu kita panggil, kita punya kebiasaan, rutin kita bila kita pakai perfume, selalunya kita punya kebiasaan, kita lepas spray kan, kita macam ni. Jangan, sebab nanti all the particle, enzim tu semua dia akan musnah, dia akan hancur. Jadinya sebab itu kadang-kadang kita pakai perfume bau tak lama. Itu masalahnya sebenarnya. So kalau boleh rose oil ni ataupun kita pakai perfume ke apa-apa je lah kan, kalau boleh jangan rub macam ni. Buang kebiasaan tu. Kalau boleh macam ni, dah macam ni, ataupun terus spray. Macam tu kalau untuk perfume lah. Tapi kalau macam untuk rose oil ni, sebab kita macam serum tu kan, so letak, lepas tu kita macam ni. That macam ni. Tu satu. And then satu lagi dekat belakang telinga. Belakang telinga pun kalau korang perasan kan, rasa cari nadi kita dekat mana, kat belakang telinga dengan dekat sini. Kalau tak ada nadi tu bahaya. So nanti kenapa dua tempat ni sebenarnya, kalau kata macam anda check ataupun anda buat research, dua tempat ni actually bila dia berdegup tu kan, dia punya bau akan naik. Bau semerbak tu akan naik. Bau wangi yang kita pakai tu. Sebab tu kita suggest untuk pakai sama ada kat pergelangan tangan atau kat belakang telinga. Even sekarang, sebab tadi sudah pakai kan, so sekarang Zul bercakap pun bau rasa sedap je. Okay, itu kegunaan yang ketujuh. Kegunaan yang ke-8, anda yang mempunyai tumit pecah. Tumit pecah ni tak kira lelaki, tak kira perempuan, semua yang mempunyai kaki, mempunyai tumit, anda akan ada masalah tumit pecah. Betul? Macam mana nak heal tumit pecah ni? Okay, pertama sekali, ambil kita punya rose oil ni, titik-titik rose essential oil ni letak kat sini. Lepas tu kan, kalau boleh ambil pakai dua jari ni, sapu dekat kita punya tumit kaki tu, dekat tempat yang bermasalah tu kan, sapu. Tapi kena make sure untuk sebagai tips lah, kalau kata kita nak lagi berkesan kan, make sure before kita sapu rose essential oil, scrub dulu. Ataupun dia ada satu batu yang jual kat Watson tu semua, make sure scrub dulu, lepas tu baru sapu oil. Lepas sapu oil, pakai socks. Make sure pakai socks weekend semalaman. Maksudnya ambil minyak tu kan, sapu. Kalau lepas sapu dekat tumit tu, lebihan tu sapu dekat kaki kita. Lepas tu dekat and then nak dekat kita punya buku lali tu yang hitam-hitam tu kan, sebenarnya tu sebab kulit kering. Jadinya sapu. Lepas sapu dekat lebih-lebihan yang sapu dekat tumit, sapukan kat kaki. Ambil socks weekend, pakai socks weekend, biar semalaman. Awak check, kalau tak percaya, try malam ni, kejap lagi sebelum tidur, ataupun sekarang yang dekat rumah, siapa-siapa yang dekat rumah tu, try pakai socks weekend semalaman. Besok pagi buka, kaki macam baby. Ini serius. Ini semua orang, kita semua dah try. So buat macam tu kalau nak kaki yang licin. Tapi macam Zul cakap juga, penggunaan after penggunaan ataupun usage after usage dengan consistent practice ataupun amalan yang kita panggil konsisten, insyaAllah kebaikan tu kita akan dapat. So kena biasakan. Okay, so selain pada itu, kegunaan yang ke-8. Kegunaan yang ke-9, boleh guna untuk basuh baju. Nowadays, sebab macam kita cakap, with all this pandemic, COVID-19 is actually happening around us. Dah ada third wave pun, kita pergi merata-rata. Kadang-kadang kita dah sangat-sangat berjaga-jaga. Kita dah pakai apa tu kita panggil, sanitizer. Kita dah pakai segala lah, maksudnya dah pakai mask apa semua sekali. Tapi kita tak tahu, whenever that kita pegang, whatever that kita pegang, kita tak tahu. Sebab macam kita cakap, COVID ni tak bergejala. Ada yang even tak bergejala pun dapat orang tak bergejala pun tapi dia positif. Jadi kita pun tak tahu kita kat mana, baju kita apa semua sekali. Okay,
And then dekat pasaran ada produk-produk yang ada antibakteria punya property ataupun apa tu kita panggil pencuci. Ada certain condition, skin condition dia tak sesuai. Dia akan menyebabkan kerengsaan ataupun ada tahu orang even kulit dia yang sangat sensitif, pakai pencuci yang salah pun yang ada antibakteria punya agent dekat dalam pencuci tu pun akan menyebabkan kerengsaan kepada kulit. So untuk kita panggil sebagai substitute ataupun menggantikan pencuci yang mengandungi antibakteria yang mungkin ada yang menyebabkan kerengsaan kepada kulit tu, boleh ambil kita punya rose oil ni. Sebab tadi Zu cakap kan dia mengandungi antibakteria property. Itu yang paling penting Zu kata. Kena bagi tahu semua orang, kena digest atau kena cerna. Antara kebaikan yang paling penting ada untuk keadaan kita, our current condition sekarang is dia mengandungi antibakteria property yang sangat kuat sebenarnya. Selain daripada untuk melembabkan, of course melembabkan, actually untuk melembabkan kita punya penuaan. But yang paling penting, ini Zu cakap untuk kegunaan general ataupun kegunaan untuk semua orang. Zu sangat-sangat highlight tentang antibacterial property tu. So untuk basuh baju, ada kita punya team member dekat MXB guna untuk basuh baju. So macam mana? Ambil drop 10 drop macam tu. Lepas tu campur dengan rose water. Sebab nanti kalau kita basuh terus masuk dalam kita kalau kita ambil ni kan, ambil kita terus drop masuk dalam kita punya mesin basuh. Kalau ada baju kita yang melekat dengan minyak ni, nanti baju kita akan jadi betul-betul minyak. So kalau boleh campur dengan kita punya rose water. So jangan risau, MSB pun ada rose water. So kita pakai rose water dengan rose oil. Maksudnya kita dilute rose oil dengan rose water. Agak-agak dah macam dilute, dah nampak macam sebati. Masuk ke dalam apa tu kita panggil, kita punya washing machine. Maksudnya mungkin kat basuhan yang pertama ataupun terakhir, tengoklah anak-anak macam mana. Sebab yang last kali kan kita akan letak softener kan. So kalau boleh first kita akan dapat efek wangi lah, and second kita akan dapat kebaikan antibakterial tu sendiri. So itu kegunaan yang ke-9. Kegunaan yang ke-10, lastly, untuk mop lantai. Jangan ingat kita punya essential rose oil ni untuk kulit sahaja. Sebenarnya multi purpose. Mop lantai pun boleh awak ambil satu baldi yang kita nak guna untuk mop lantai tu, awak drop 10 ataupun 5 ke 10 rose essential oil, and then awak make sure awak dilute awak godak air untuk buat mop tu, mop rumah tu sampai dah bercampur kan. Lepas tu mop, wangi pun dapat, efek antibakteria pun dapat, selamat pun selamat. So kalau kata nak campur dengan sabun pun tak ada masalah, boleh. So ini adalah antara 10 kegunaan rose essential oil yang Zu boleh cakap. Okey. Pertama, Zu nak bagi tahu apa yang anda perlu jaga dengan rose essential oil. Okey, yang pertama anda perlu tahu kalau ada orang tanya, Zu, minyak ni pekat. So kalau direct apply dekat kulit boleh ke tidak? Okey, anda perlu tahu jenis kulit anda. So kita kena tahu. Okey, kita kena buat sedikit eksperimen towards our skin. Ke atas kulit kita. Okey. Ambil certain part, mungkin dekat bahagian dagu ataupun untuk kita yang pakai tudung ni kan, ambil yang bahagian tepi ni, kita try tengok. Sebab kita ada dapat feedback, Zu, bila kita pakai, kita ada rasa macam burn sensation ataupun rasa panas-panas. That's why Zu cakap, dia tengok keadaan kulit masing-masing. So kita kena tahu jenis kulit kita macam mana. So kalau boleh, ambil 1 drop sahaja. Jangan kalau nak buat eksperimen sampai 2-3 drop. Kita tahu bau dia wangi, tapi kita nak jaga kita punya kulit juga. Jadi dia memang untuk melembabkan kulit. Tapi macam Zu cakap, mungkin ada certain skin condition, which is sekejap lagi Zu akan cerita. So sekarang Zu nak bagi tahu, ambil 1 drop, letak dekat tangan. Lepas tu kalau boleh leave it overnight. So kalau Zu kata nak letak 24 jam tu kan, macam tak logik pula, macam kita tak mandi tak basuh muka pula kan. So leave it overnight. Kita tengok tempat yang kita letak tu. Kalau kata macam lepas kita letak, instantly rasa panas,
ada burn sensation, pergi basuh lah, maksudnya pergi bilas. Lepas tu maksudnya tak boleh direct apply. Apa yang anda boleh buat, macam Zul cakap tadi, drop into skincare anda, masuk dalam moisturizer, ataupun boleh terus, paling senang ini kita punya apa tu kita panggil Max Gabion, kita banyak buat. Ambil rose water, campur, dilute rose oil ni dengan rose essential oil ni dengan rose water. Kejap kita ambil. Ni kita punya rose water. So dilute dua bahan ni. Ni dengan ni. Ini dah bau rose wangi. Ini pun bau rose wangi. Dah pakai pun double wangi. Sedap je bau dia. And then dia tak akan menyebabkan kerengsaan. So this is actually was told by kita punya principal, Mr. Tim, dekat Isparta. Okay. So tu satu. Macam saya cakap tadi, try to eksperimen dekat dagu dulu. Kenapa dekat dagu? Sebab sekarang kan kita pakai mask. Kalau jadi apa-apa, kalau jadi jerawat ke apa ke pun dah tercover dekat dalam mask kan. Okay, I'm just kidding. Kalau boleh, macam saya cakap lah, letak, jangan sebabkan kita nak buat eksperimen kita pergi letak kat satu muka. So itu nanti Kang merangsa satu muka. So kita tahu, kalau tak rangsa, baguslah, maksudnya besok pagi muka bangun terus baby face. Sebab dia macam apa tu kita panggil makin licin. Satu lagi, kalau kita letak, okay, try letak dekat kulit yang bermasalah. Maksudnya mungkin yang ada burn scar, luka melecur, ataupun luka jerawat, ataupun luka any luka lah, ataupun any parut ke apa. Letak secara konsisten, anda akan perasan dia lighten, ataupun apa kita panggil, dia lama-lama parut tu lama-lama dia akan pudar. So kalau boleh kita panggil, kalau boleh pakai secara konsisten lah. Jangan pakai hari ni, esok tak pakai, lepas tu nanti 2-3 minggu sekali bawa pakai. Nanti datang Zul, saya tak dapat kesan. Kalau let's say kalau kita tanya pakai 2-3 minggu sekali tapi tak dapat kesan, siap. So pakai secara konsisten. And then lagi satu, kita panggil, kalau boleh, Zul cakap tadi, make sure kena try dekat certain part of the skin dulu. Macam dekat dagu ke, ataupun dekat tepi-tepi ni ke, kita tengok. Kalau tak ada menyebabkan irritation, maksudnya anda boleh pakai. Apply 1 kali sehari pun boleh. Tak ada masalah. Even actually, kalau untuk kita perempuan yang makeup, kalau kita nak kita punya makeup long lasting kan, kita macam kita boleh letak sebelum makeup juga. Apa tu kita panggil, muka kita, bila kita muka lembab ataupun muka tu cukup kelembapan, bila kita makeup, dia akan hasilkan natural glow. So kita tak payah nak pergi tambah extra glow spray ataupun tambah any glow powder ke apa ke. Dia akan ada instant glow. So itu antara kebaikan rose essential oil yang dapat Zul rungkaikan. So untuk next session, kita akan bercerita tentang rose water. So kegunaan rose water dan macam mana nak guna. Okay, kita belum habis sebenarnya. Okay, by today kita nak buat a special announcement. So kepada anda semua Max Gabion, sebelum kita end kita punya session untuk today, anda semua Max Gabion, kalau boleh, panggil anda punya downline, panggil anda punya team, masuk dekat live ni sekarang sebab kita nak ada announce something. It's very special untuk anda semua. So mention diorang punya Facebook. Sekarang tengah waktu makan kan, so mention diorang punya Facebook. Kita nak announce something special untuk anda semua. So Zul bagi 30 saat daripada sekarang. Panggil semua ramai-ramai sebab kita nak announce something special. Sementara Zul scroll untuk cari any question ke apa kan. Panggil cepat. Panggil cepat-cepat ramai-ramai. Boleh mention dia orang punya Facebook juga tau, sebab kita nak announce something special sekarang. Baru on. Okay, baru on tak apa.
apa nama ni, nanti lepas Zu habis bercakap ni, nanti Zu akan post dekat kita punya Facebook MX